Hello everyone, saya Cikgu Benny. Hari ini saya nak berkongsi satu tips iaitu macam mana kita nak membuat quiz secara interaktif dengan pelajar kita. Mungkin cikgu dah berasa bosan sebab pelajar pun tak banyak bagi feedback ataupun buat kerja kita melalui Google Classroom. Tapi kita boleh integrasikan satu game ataupun quizy ke dalam Google Classroom. Oleh itu, marilah kita mula. Pertama sekali, cikgu pergi kepada google.com dan cikgu type Quizy, Q-U-I-Z-I-Z-Z, dan kita tekan. Step pertama adalah kita nak buat satu account. Okay, kita sign up satu account dan saya cadangkan cikgu gunakan email MOE. MOE-dl.edu.my. Sebab kalau kita guna account MOE, kita boleh link kepada Google Classroom kita. So lebih baik kalau kita guna MOE punya email. Okay, so saya masukkan saya punya seterusnya as a teacher dan isikan maklumat saya. Sejaya. Password. Okay. Alright. Selepas itu saya dah create. Okay, ini adalah first step yang kita kena buat. Baik, sekarang saya cuba guna contoh akaun saya yang telah ada sedikit bahan. So, selepas kita dah create account, apa yang kita kena buat adalah tujuan kita untuk memberikan tugasan kepada pelajar. Tapi tugasan ini adalah dalam bentuk quiz. Maksudnya, kita boleh berikan fun game kepada pelajar untuk menjawab soalan kita. Melalui quiz ini, kita boleh juga mengetahui manakah bahagian soalan atau topik yang pelajar selalu salah melalui report. Okay. Dan kita boleh tahu juga macam mana pencapaian pelajar kita. Untuk pelajar, mereka dapat kepuasan sebab mereka dapat jawab sambil mendapat markah berdasarkan pencapaian mereka. Okay. So ini adalah konsep quizy. Sekarang kita nak memberikan tugasan. Macam mana kita nak mula? Ada dua cara. Biasanya kita boleh create quiz sendiri ataupun kita guna quiz orang lain berdasarkan topik yang sama. Contohnya, saya mau cari topik quadratic function. Maka saya cuba cari, ada banyak soalan. Tetapi saya kena filter dan pilih mana satu adalah yang sesuai untuk diuji kepada pelajar saya. Okey, saya boleh pilih dan filter. Kalau saya nampak tak ada soalan yang sesuai, maka apa yang saya boleh buat adalah saya createkan quiz sendiri. Okay, contohnya saya pergi kepada my quizzes, pergi kepada create a new quiz. Ini adalah quiz yang saya telah create. Okay, create a new quiz. Tuliskan nama quiz ini, contohnya quadratic function. Dan subjek ini adalah matematik. Tekan next. Selepas itu, dia akan keluarkan paparan. Soalan boleh ditanya dalam 5 jenis bentuk. Sama ada multiple choice, checkbox, fill in the blanks, poll ataupun open-ended. Biasanya kalau kita sebagai pelajar, kita mesti lebih suka ABCD ataupun tick kan. Kita suka yang lebih senang. Oleh itu, cikgu-cikgu boleh digalakkan untuk mencipta soalan berdasarkan jenis bentuk multiple choice ataupun checkbox. So, marilah kita mula sekarang. Okay. New question, multiple choice, dan contohnya saya tuliskan soalan saya. Jika X square sama dengan Y square, okay. Of course, kita boleh gunakan yang function-function ini berdasarkan keperluan kita lah. Okay. Maka Y, okay, contohnya Y square sama dengan Z
where. Okay. Cari Z. Okay, contoh ini soalan saya. So, jawapan 1, 2, 3, 4. Dan saya pilih mana satu jawapan yang betul. Okay, contoh yang ini betul. Saya tick, pastikan dia ada warna hijau. Okay, kalau saya nak tambah lagi option, saya boleh tambah lagi. Okay, yang 5. Okay, maka pelajar akan nampak paparan seperti macam ini. Okay, katakan kalau saya nak tambahkan simbol-simbol matematik, di sini ada function dia untuk saya tambahkan simbol-simbol lain. Cikgu boleh cuba explore. Dan kalau saya nak tambah gambar pun boleh juga. Contohnya saya nak letak gambar, saya boleh uploadkan gambar yang saya ingin muat naikkan ataupun saya carikan daripada Google. Contohnya daripada sini saya dah cepat cari. Saya boleh save image ataupun saya copy image location. Okey. Dan dia akan keluarkan gambar. Kadang-kadang mungkin kita akan gagal bila kita cuba copy image location. Yang paling senang adalah kita selalu savekan image dan kita download, kemudian kita muat naik picture tersebut. So ini adalah paparan yang akan dinampak oleh pelajar. Okey. Dan kita boleh setkan masa, contohnya 20 saat dan kita save. Okey, ini adalah cara untuk kita create soalan. Saya nak create lagi new question. Check box. Okey, dan create soalan yang kedua. Dan minimum dia kena create 4 soalan. Okey, so ini adalah cara dia. Kalau kita dah siap, kita boleh finish quiz. Okey, finishkan quiz. Sekarang kita cuba tengok soalan yang telah saya buat. Kalau kita dah habis buat soalan, kita tekan ni. Dan apa yang saya nak buat adalah, saya ada 2 cara untuk jalankan tugasan. Okay, pertama, saya assign sebagai homework. Okay, tugasan. Saya tekan assign homework. Dan saya perlu pelajar habiskan tugasan ini sebelum 8 hari bulan pada pukul 11.45 PM. Okay. Lepas tu yang bawah-bawah ini adalah option cikgu boleh pilih berdasarkan kehendak cikgu. Okay. So contohnya pelajar nak jawab berapa kali, kita boleh benarkan 1 kali, 2 kali ataupun unlimited. Okay. Dan lain-lain sebenarnya kita tak berapa pentingkan. Yang penting kita dapat berikan tugasan. Okay. Saya hostkan game. So bila saya dah hostkan game, saya yang kena buat adalah saya sharekan link ke dalam Google Classroom. Sebab Google account dia link kepada Google Classroom. Saya link kepada Google Classroom. So mungkin bila paparan dekat sini dia akan minta cikgu sama ada cikgu allow access ke tidak. Kalau dia ada keluar, cikgu tekan allow saja. Okey, tekan saja allow access supaya kita dapat membenarkan quizzy, integrasikan data ke dalam Google Classroom. Selepas itu dia akan tunjuk ada kelas-kelas daripada Google Classroom. Semua ini adalah kelas daripada Google Classroom. So dia minta kita sama ada nak import ke tidak. Cikgu pilihkan kelas yang kita nak import. First dia akan tanya import. Kemudian barulah kita assignkan this game kepada siapa. Contoh saya mau assignkan game ini kepada kelas sains tingkatan 4 saja. Dan saya namakan assignment ini 4.1 teknologi hijau. And then schedule dan description. Boleh tulis apa-apa. When should this game start? Now, sekarang. Sekarang boleh start. Then kita dah selesai. Selesai. So bila kita nak check report, bila pelajar dah siap, kita boleh check report dekat sini. Dekat sini kita boleh checkkan report. Sama ada pelajar dah siap belum. Contoh tekan sini ya. Maksudnya belum ada pelajar lagi yang join. Alright, seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita pergi kepada Google Classroom. Pilih kelas yang kita dah pilih tadi. Contohnya kelas sains tingkatan 4. Dan sekarang kita boleh nampak saya dah posted a new assignment via Quizzy. So bila kita tekan, so saya dah berikan assignment kepada pelajar saya. Dan satu kebaikan Quizzy adalah bila kita link kepada Google Classroom,
dia akan terus tandakan berapa mata kepada pelajar kita. Okay, contohnya pelajar mungkin jawab 7 soalan betul, so dia akan dapat 70 poin. Okay, kita tak payah tanda. Okay, dia akan automatic tanda. So kita beritahu berapa orang dah turn in, dah hantar, dan 23 orang dah dapat assignment ini. Okay, so saya nak tunjukkan contoh yang saya telah buat pada assignment lepas. Okay, bukan ini, sorry. Classwork. Okay, quiz bab 1. Okay, view assignment. So, saya dah set deadline sudah sampai. So, pelajar-pelajar ini, mereka dah hantar dan saya tak perlu tanda sebab quiz ini dia terus tanda dan link kepada Google Classroom. So, Google Classroom akan terus berikan markah kepada mereka. Contoh saya tekan pelajar ini, saya tekan dia punya hasil jawapan dia, saya dapat nampak, oh soalan 1 dia salah, soalan 2 salah, soalan 3 betul. Saya boleh tengok dia punya pencapaian. Kalau saya nak tengok pelajar ini, okay, saya boleh tengok juga. Okay, dia dapat kosong markah sebab dia lambat hantar. Okay, ataupun dia tak jawab pun. Okay, and then Wong Jing Hang saya boleh tengok lagi dia punya pencapaian dia. Okay, so ini adalah kebaikan Quizizz. Okay, so ini adalah salah satu cara untuk kita berikan tugasan. Dan dia sangat senang sebab kita tak payah tanda. Okay, satu lagi adalah kalau kita nak buat live, maksudnya kita nak main macam Kahoot. Okay, kalau cikgu tahu Kahoot dia boleh terus paparkan. Dan saya nak pelajar mainkan sama-sama dengan saya. So sama juga kalau saya dah pilih satu quiz, sama ada saya punya atau orang punya, saya terus tekan play live. Tadi kita tekan assign homework kan. Sekarang saya play live. Okay, sama juga saya terus host game. Okay, host game. Dan dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, so sekarang saya tunjukkan satu contoh rakaman yang telah saya jalankan dengan pelajar saya. Okay, ini adalah contoh. So seperti yang anda nampak, ini adalah rakaman ataupun paparan yang sama seperti tadi. Bila kita dah tekan play live, dia akan tunjukkan seperti ini. Dan kita berikan kod kepada pelajar melalui Zoom. Maksudnya pelajar nampak Zoom ini kan. So minta pelajar untuk typekan joinmyquiz.com dekat Firefox ataupun Mozilla ataupun Google Chrome, and then tekan kod dia 222236 ataupun apa-apa saja kod. Seterusnya, kita tunggu pelajar untuk join. Okay. So, kita tunggu sampai pelajar masukkan nama mereka. So, kita akan nampak nama mereka. So, bila dah cukup orang, kita boleh start. Ini hanya dapat berjalan apabila kita memang tahu pelajar sedang ada kelas dengan kita. Okay. So, seterusnya, bila mereka dah tahu start, mereka akan menjalankan secara berasingan. Okay. Ini adalah contoh paparan yang mereka akan nampak. Okay. Mereka dapat jawab berdasarkan speed atau pace mereka. Okay. Dan sebagai cikgu, kita boleh tengok pencapaian mereka seperti ini. Okay. Ini adalah live. So contohnya sekarang, saya dah tahu okay, berapa orang dah jawab. Okay. Yang nombor 4 ini, nombor 9, nombor 10, dia belum jawab habis. Okay. So, ini maksudnya dia betul semua. Yang hijau maksudnya berapa soalan dia betul. Yang merah adalah berapa salah. So, pencapaian ini sebenarnya dapat motivasikan pelajar supaya mereka memang ingin menang. Jadi, ini sahaja untuk cara penggunaan Quizizz. Kalau cikgu ada soalan, feel free to comment di bawah dan saya cuba tolong cikgu untuk menjawab soalan tersebut. Saya harap cikgu boleh memanfaatkan penggunaan Quizizz ini dengan bagus dan dapat membantu cikgu untuk berinteraktif dengan pelajar dengan lebih ceria, dengan lebih senang. Itu sahaja. Terima kasih.